Hanif dan Hazrina masih lagi bersama dengan anda bersama dengan Ma'al Hijrah lah. Ini hari cuti umum ya. Ramailah yang mungkin berehat di rumah dan juga menyaksikan kami ini. Ini sesuai untuk anda sebagai satu inspirasi. Kami bawakan seorang tokoh usahawan ini untuk berbicara berkaitan jelas sebab kadang-kadang orang bertanya tentang macam mana kita ni nak berjaya tapi dalam masa sama kita juga perlu seimbang dengan kehidupan. Ada jalannya, perlu ada jalannya dan perlu cari jalannya untuk kita dapat seimbangkan kedua-dua itulah Rina kan. Sebab itulah kita jemput tetamu yang sangat hebat ini, seorang figura yang saya percaya kalau kita sentuh tentang industri otomotif negara, memang dari sudut kepimpinannya tidak dapat disangkalkan lagi lah. Dan pastinya juga banyak pengalaman yang dikongsikan hari ini. Antara tips-tips hebat daripada seorang individu yang saya percaya punya nama yang cukup besar dalam industri otomotif. Kita asyik simpan je nama individu. Itulah. Tak apa, kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang kami sediakan ini untuk anda mengenali dengan lebih lanjut beliau. Silakan. Bukan mudah bagi menjadi seorang insan yang seimbang dari pelbagai aspek. Namun tidak bagi seorang insan yang sentiasa komited dalam pelbagai bidang yang diceburi olehnya. Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir berusia 62 tahun merupakan antara tokoh yang disegani terutama dalam dunia korporat. Hampir 40 tahun dalam bidang ini, beliau telah memegang pelbagai portfolio penting dalam beberapa syarikat ternama tempatan. Di samping itu, figura ini juga banyak melibatkan diri dalam pelbagai kerja amal dan aktif dalam aktiviti kemasyarakatan bagi membantu mereka yang memerlukan. Sehingga kini, selain menjadi sukarelawan dalam aktiviti amal, anak kelahiran Kelantan ini juga turut diberi tanggungjawab sebagai nazir di Masjid Al-Falah sekaligus menyeimbangkan dirinya dalam urusan dunia dan akhirat. Pada tahun 2022, hasil kepimpinannya dalam pelbagai aspek, Tan Sri Syed Zainal telah berjaya menjadi penerima anugerah perdana bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Wow. Nama yang tak perlu diperkenalkan lagi ini dia Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir, tokoh korporat dan juga tokoh kemasyarakatan yang pastinya dikagumi semua. Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersama dengan kami Tan Sri. Terima kasih kerana menjemput. Ya, tadi tengok bingkisan tu cakap gambar lama saya semua keluar ni. Nostalgia. Tan Sri memang tidak asing lagi. Mungkin Tan Sri yang pertamanya sekarang inilah kalau kita nak berkongsi bagaimana perjalanan hidup dan juga melihat kepada Tan Sri seimbang di antara kejayaan di korporat, kemasyarakatan dan sekarang ni Nazir pula ni di Masjid Al-Falah kan. Saya. Bagaimana menjadi hebat di dalam semua perkara itu Tan Sri? Macam mana? Menjadi hebat di dalam semua perkara itu. Nak berjaya dalam semua perkara yang diceburi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Rina dan juga Hanif kerana menjemput. Tak adalah kata hebat sangatlah Hanif ya, tapi saya ada beberapa perkara lah yang saya rasa kalau kita nak jadi orang manusia yang berjaya di dunia ni akhirat kan. Di dunia ni saya rasa apa-apa saja kita buat. Kita kena beri orang kata komitmen yang terbaik lah. Saya alhamdulillah diberi rezeki untuk memimpin beberapa syarikat. Itu pun diatur oleh Allah SWT. Tapi bila kita diberi amanah, pertamanya kita kena pegang amanah kita dengan betul lah. Jangan kita persia-siakan amanah yang kita beri dengan tanggungjawab. Kuasa kita beri itu ada tanggungjawab yang Tuhan nak suruh kita atur. Jadi itu yang pertama lah. Pegang amanah dulu. Jalan benda yang terbaik. Orang kata give your best lah. 100%. Kita ni sekarang anak-anak muda dan orang nak gaji tapi dia tak nak bagi komitmen yang tinggi. Sebab itu kalau kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Kalau kita diberi gaji, sama kita menjalankan tugas kita dengan terbaik juga. Itu yang penting. Keduanya, kalau kita diberi orang kata satu jawatan jadi pemimpin. Pemimpin itu ada tanggungjawab juga. Dalamnya kan segi pendidikan kepada kaki tangan, menjadi orang yang bukan kata pemimpin yang berihsan. Bukan kata kena paksa orang, bekerja orang tak tentu pasal kan. Jadi kita pun kena menyantuni pekerja. Bagi mereka pendedahan, bagi mereka kelebihan suasana kerja yang baik. Jadi role model lah. Kerana pemimpin ni ada kuasa ni kita tak kira kan. Bagi perintah, bagi arahan, tak kira masa. Tapi kita pun pernah ambil kira lah. Mereka kan manusia biasa, ada kekangan dan ada keperluan sendiri. Jadi kita perlu. Dan it's not one size fits all.
kan. So itu, dan ketiganya yang saya selalu fikiran, nanti Hanif dan Rina pun faham kan. Kerjaan kita ni kadang-kadang kita fikir sebab kita hebat kan, tapi wahlanya kita berjaya sebab orang lain di sini kita yang doa. Jadi kita kena balance yang keluarga. Dan alhamdulillah saya ada banyak sokongan daripada isteri, anak dan mak dan arwah ayah yang baru meninggal pun banyak memberi sokongan. Mereka yang berdoa. Itu saya yakin. Kan doa kehebatan yang kita ada ni, satu adalah keupayaan kita sendiri, kesabaran yang kita kerja, ilmu yang mungkin kita belajar dari Allah SWT. Tapi kita kena disokongkan oleh orang yang penting bagi kita lah, keluarga dan terdekat, dan juga ini ustaz-ustaz, ulama-ulama yang selalu kita harus orang kata menyantuni mereka lah. Sebabnya kita takut bila kita ada kuasa ni, saya risau tahu kita hanyut dengan apa yang Allah bagi ni kan. Dan orang selalu puji kan, kita takut. Sebab tu saya kadang dekatkan diri saya dengan masjid, dengan apa, at least ada balance sikit lah. Takut kan, kita ni bukanlah kuat sangat iman ni. Walaupun kita pun ada orang kata ilmu dan sebagainya, tapi masih kurang. Jadi kalau kita ada balance of both, di dunia pun penting, do what you have to do, the best that you can give, dan dalam segi menyenggala akhirat pun kita kena lah. Tapi kalau kita ada balance itu, insyaAllah saya kata Allah akan memudahkan urusan lah. Itu pengalaman pribadi saya lah. Lengkap jawapan ni. Betul. Kalau kita lihat, kita dah dapat dah sebenarnya dari segi komitmen. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berihsan dan juga doa daripada orang sekeliling, terutamanya keluarga, untuk kita capai keseimbangan itu sendiri. Tapi tak lari jauh juga, Tan Sri, bila menyentuh tentang keseimbangan ini, nak cari titiknya itu, kita tak lain tak bukan kena menyentuh juga tentang pengurusan masa kita sendiri. Sebab itu adalah perkara paling penting untuk kita cari keseimbangan. Bagi pengalaman Tan Sri sendiri bagaimana? Itu memang susah lah kan. Orang kata time management tu. Tapi kita kena pertamanya ada disiplin lah. Saya memang sekarang ni mungkinlah ada orang kata rutin yang dah saya sebati lah. Dulu masa muda-muda tu memang kelakar bawa lah kan. Kita semua nak mengejar kejayaan. Dan bila kejayaan ni kadang kita terlupa. Bagi saya lah, dan mungkin pada pendengar di luar, I think pertamanya kita kena disiplin dengan rutin kan. Dia rutin hari Minggu, hari kerja dengan hari Minggu harus berbeza. Macam saya sendiri, alhamdulillah saya memang rumah dekat dengan masjid. Dan itu rutin harian kena berbagi lah. Berbagi, sembahyang, bangun pagi, sembahyang tahajud, dan kalau boleh pastikan kita kena solat berjemaah subuh di masjid. Itu kena kerohanian tu kita isi pagi-pagi dulu. Clear up the mind, hati kita biar senang berjemaah. Lagipun bila kita semenat subuh berjemaah kan, itu apa ni, kita bagi dia dunia dengan seisinya sekali kan. Itu yang rezeki yang paling besar sekali. Lepas tu kita balik, kita baca Quran sedikit dan mungkin kita berzikir, tapi kita start rutin sendiri. Kalau sekarang ni sebab ada work from home ni, ada kelonggaran sikit lah. Kan? Maknanya saya kalau boleh nak atur pagi tu biar work online kat rumah dulu. Tak perlu pergi kerja. Mana ada masa untuk isteri, untuk anak, untuk cucu di rumah, sarapan. Kalau boleh lah. Kalau tak dapat dielakkan, kenalah pergi ke kerja. So kerja ni biasa, tapi kita kena tetapkan masa, jangan bersembang lebih. Saya kadang-kadang masuk meeting Rina kan, Hanif kan. Orang banyak sembang kosong. Saya paling tak minat. I think when you have fixed 1 hour, you kena habiskan meeting dalam 1 jam. Jangan terlebih. Tapi kita kena organize lah. Tapi kadang-kadang tak organize, tak plan, tak baca dokumen kau beri. Jadi kita bertanya benda yang patutnya tak ditanya pun. Jadi itu preparation kena betul. Dan kita juga kena bagi orang dalam suasana syarikat kita pun bekerja sedemikian. Dan yang terujungnya ialah bila habis, kita pun, saya cuba dengan seraya upaya. Lepas habis kerja penat, try balik sembahyang maghrib dulu di masjid. Dan makan malam mesti kena ada dengan keluarga lah. Sebab yalah, anak saya pun dah besar, masing-masing kerja, cucu pun ada, isteri pun dah sibuk kan. Masa itu yang penting untuk kita balik, bersama keluarga. At least half an hour makan pun duduk sekali pun kena cubalah. Sebaik. Sebab tu saya tak suka sangat kalau keluar dinner, kalau luar ni. Kalau boleh dielakkan lah. Kan? Tapi kadang-kadang tak boleh tolak kan. Kita ada tanggungjawab di corporate, we have to go for dinners. Tapi seboleh-bolehnya tak itu. Itu hari Minggu, hari kerja. Kalau hari Minggu, mesti saya paksakan keluarga, mesti kena ada dinner ataupun lunch seminggu sekali. Wajib Wajib itu tak boleh dielakkan. Walau macam mana, you have to make your time. Kenapa Tan Sri? Kenapa kena
sebegitu. Memastikan. Nah, sebab itu ialah anak-anak kita dah besar. Kita mungkin satu nak tanya khabar dan dalam bersemahan kita pun mesti malah tanya perkongsian, pengalaman sendiri dan mungkin ada masalah sebab dia mesti tengok kita ni bukan sebagai seorang ayah tapi sebagai kawan. Ya. Kadang-kadang we too busy to being a father, but we got to being a friend to your children kan. So saya nak bercerita sekarang dah besar, dah ada kerja sendiri kan. Saya tak nak mereka nanti pergi minta nasihat pada orang lain. Datanglah kepada ayah dan mak. Kan kita pun ada pengalaman. Itu suasana bila makan tu timbullah orang kata culoteh-culoteh. Kadang-kadang mungkin mereka relax sikit. Dan rutin saya yang saya mesti kena ikut dan saya bukan pesan orang lain lah. You have to at least visit mak dan ayah seminggu sekali. Saya ni anak lelaki seorang. Ayah saya baru meninggal 3 minggu yang lepas. Dan kalau bila kita balik masa macam menyesal sikit lah. Tak spend as much. Tapi memang di tiap minggu saya mesti menziarah dia. Tidak makan breakfast tengah hari ataupun malam. Itu tak boleh tinggal lah. Itu perkara wajib daripada zaman dulu sampai sekarang. Dan mungkin itu orang kata kebaikan yang Allah SWT bagi. Sebab saya selalu kena menyantuni orang. Takut kita lupa kan. Saya pun kadang pesan anak saya, kadang-kadang jangan busy, you must come and see your parents once a week. Orang di luar sana pun kalau ada mak ayah, kita kena menyantuni lah mak ayah kan. Sebab kita takkan hidup, kita takkan berjaya tanpa doa mereka kan. Itu kepastian lah. Setuju. Dalam kesibukan tu kan, itu nasihat. Cuma Tan Sri, saya tertarik dengan perkataan rutin yang Tan Sri kongsikan tadi. Itu mungkin rutin untuk menuju kepada kejayaannya lah. Dan kejayaan-kejayaan Tan Sri berada dalam bidang corporate dan juga bidang kemasyarakatan ni memang tak boleh sangkal lagi. Tapi kalau boleh saya nak tanyakan sesuatu, at what point, dalam momen yang mana Tan Sri ketika mungkin zaman muda remajanya dulu dalam nak bergelut menjadi seseorang seperti Tan Sri sekarang ini yang sedar bahawa inilah jalannya, inilah yang aku kena work for it dan menjadi siapa saya sekarang. Soalannya amat baik. Saya rasa turning point saya dah lama masa saya di Pro 2, Proton dan Petronas. Saya selalu banyak orang kata cuba buat program-program siasat lah. Dan TV3 pun banyak program. Tapi masa banjir besar 2014 di Kelantan. Saya Kelantan kan. Kita bertengok suasana banjir, kita terpanggil lah. So saya dengan jemaah masjid, dengan ada grup yang Ground Zero namanya, orang biasa saja. Kita kata okeylah, kita ambil collect duit, kita ambil pick up truck yang kawan-kawannya, kita drive ke Kota Batu. Di Kuala Kerai, saya masih ingat tanggal 31 bulan Disember, orang tengah Happy New Year ni, kita pergi ke Kuala Kerai. Bila saya sampai sana, kita tinggal di masjid sebab semua banjir kan. Tinggal di masjid di Kuala Kerai. Duduk tinggal dan masuk dalam kampung Agihan. Ada satu kampung tu pun Dusunyo, Rina dengan Hanif kan, ada lebih kurang 18 keluarga. Mereka 3 hari tidak dapat apa-apa pertolongan. Air tak dapat, makanan tak dapat. Air bukan air minum, air nak mandi pun bila kami masuk dalam. Budak-budak kecil, imam, orang tua selut masih ada di badan. Rumah langsung kosong. Hancur. Dia duduk mana? Bawah kain dan bawah plastik. Kita masuk, kita menyantuni dan kita ambil kampung ni sebagai anak angkat. Dan daripada hari itu, saya dengan kawan-kawan saya, kita pergi sampailah kita bina balik 18 sebelah rumah dan kita serahkan pada bercuma. Ini NGO sendiri kita tak minta bantu kepada saya pergi pada Badan Korporat. Alhamdulillah dia bagi saya lebih kurang 15 juta. Kita bina lebih kurang 80 buah rumah. NGO kami. Dan kita menyantuni sampai hari ini. Ini 2014 sampai hari ini 3 bulan sekali kita akan pergi. Sebab jadi bila saya pergi itu saya baru saya kata masya-Allah. Kata Tuhan bagi saya kelebihan dengan network yang saya ada ni. Apa yang kita nak buat? So must be reason kan sebabnya. Dan jadi kerana kekuatan untuk membantu orang lain. Dan bila kita tengok keceriaan mereka mendapat rumah kan, ini kelas pinggang tau. Kita bayangkan apa pun tak ada. Bagi kunci beri ya Allah. Bila saya rasa kepuasan tu, baru saya kata inilah mungkin my purpose in life lah. Dan apa yang Tuhan bagi itu pun saya bila ada masih kesibukan pun saya mesti buat ruang. Saturday, Sunday, kadang-kadang orang pun bising kan. Tapi ini, saya kata ini, this is my job in life. Alhamdulillah dia sokong. Dia pun kena mengikut pergi, buat program siasat dengan masjid. Saya pun dengan majlis agama wilayah. Saya pun ada grup NGO. Kita pergi macam tu. Tapi itulah. Kan? Sebab saya rasa kalau saya tak buat ni, ini amanah yang Tuhan bagi kepada saya.
Dan kita dah penghujung ni kan. Dah senja ni apa lagi kita nak kan? Nak ke kejayaan, saya kata dah sampai tahap yang tu. So the next phase inilah ini untuk membantu orang lain. Dan kalau kita boleh buat mereka berjaya, membantu, dan kadang bantu itu bukan dalam segi kewangan kan. Betul. Pemikiran, kita bagi idea bagi dia sustainable, dan itu yang saya rasa terbaiklah. Tapi kepuasan tu satu hari mungkin Hanif pun macam tu juga kan. Itu yang saya rasa tak boleh kita carilah. Money cannot buy the expression that you see in their faces lah. Itu memang luar biasa lah. Memberi semula kepada masyarakat itu lebih penting. Lebih penting. Setelah kita mencapai kejayaan. Baik, kalau kita lihat dari segi keseimbangan itu, kerjaya ini juga satu tanggungjawab. Kehidupan kita juga adalah satu tanggungjawab, satu amanah yang diberikan. Mungkin sedikitlah nasihat Tan Sri kepada kami dan juga penonton semua. Bagaimana kita sendiri nak meyakinkan untuk diri sendiri ni, kita sebenarnya boleh capai kedua-duanya dari sudut keseimbangan itu sendiri. Balik pada ayat Al-Falah lah. Mari kita menuju balik kan. 5 kali sehari kita mendengarkan azan kan. Kita purpose inilah apa dia. Satu adalah untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dunia ni mana-mana kita pergilah. Bagaimana kita jadi driver ke, jadi operator ke, pengurus ke, pengurusan CEO, masing-masing ada amanah. Jadi kalau kita diberi amanah ni, penting kita menjalankan amanah kita dengan terbaik. Dalam segi kalau kita urus takbir, yang kita menyantuni pekerja, jauhkan daripada perkara mungkar, rasuah dan sebagainya, itu penting. Kan? Sebab apa saja pun kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Itu kita kena buatlah. Kan? Apa saja, dan kita kena penting untuk berjaya kita mencari ilmu. Saya memang sekarang ni orang kata Allah Tan Sri dah berjaya, tapi masih kurang. Kita kena belajar orang yang lebih pandai lah. Kan Jack Ma selalu kata kalau nak berjaya carilah orang yang lebih pandai daripada kita kan. So itu yang kita jadikan kan. Jadi kita tak boleh buat benda bersendirian. Kan kita boleh berjaya kalau orang yang bawah kita memberi sokongan kepada kita. So nak bagi mereka sokong, kita kena jagalah. Kan hal ehwal mereka, tanya khabar, jadi orang yang baik kesan, janganlah kata bos yang robot lah. Kan itu kejayaan di dunia. Di akhirat pun orang kata tak boleh balance. Saya boleh, memang boleh. Tapi kita kena ada disiplin. Itu kita kena buat program-program CSR, dan saya ni alhamdulillah lah terjadi Nazir Masjid dah hampir dah masuk tahun ke-11. Wow. Jadi saya rasa, mula-mula rasa susah juga kan. Nak tabir syarikat, nak tabir masjid ni lagi susah. Jemaah kita dilantik. Dan kalau di office kita ada board director kan. Kalau di masjid ni bukan ada. Kita board director kena jawab oleh Allah SWT. Satu sen pun kita kena dikirakan. Jadi dia punya pressure tu lebih. Tapi dia orang kata ada pengisian dan penyucian roh yang luar biasa. Itu yang saya rasa kita balance. Jadi bagi orang di sana, simple je. Apa yang kita beri amanah, kita buat dengan cara yang terbaik. Baik. Tapi jangan sangat mengejar dunia sampai kita lupa mengejar akhirat. Dan mengejar akhirat bukan untuk menjadi ulama, sudah menjadi ustaz. Banyak benda yang kita buat. Asalkan kita ada hubung kait amal jariah yang kita buat dengan sedekah. Sedekah ni bukan duit, sedekah pahala. Nasihat tenaga itu pun sedekah. Kita kena yakinlah Allah janji kalau kita buat benda yang baik, insya-Allah. Amin. Dan mak bapak ni keluarga jangan lupalah. Amin. Tan Sri, terima kasih banyak. Banyak sebenarnya yang kami nak tanyakan lagi ni. Tak apa. Tapi nanti kita ada masa yang akan datang. InsyaAllah. Tak apa, kita ke Masjid Al-Falah ni lah ya. Datanglah Masjid Al-Falah. Masjid dalam Masjid Nabawi. Memang tu. Saya datang di Masjid Sumajaya. Terima kasih banyak Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir, tokoh korporat dan juga kemasyarakatan yang berkongsi dengan kita lah berkaitan dengan keseimbangan hidup dan juga kerjaya, sebab inilah orang yang tepat ya untuk berkongsi berkaitan dengan perkara tersebut.